Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala nabiyil amin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla dapat kita bertemu pada petang ini, dan insyaAllah kita akan meneruskan perbahasan daripada surah Muhammad ayat 24 hingga 28. Saya bacakan dahulu ayat ini insyaAllah, kemudian kita akan melihat satu persatu daripada isi tadabbur ayat-ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Innal ladzina irtaddu 'ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asy-syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. Baik. Kita lihat dulu ayat 24 di mana Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran. Maka apakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran? Alhamdulillah, pada waktu ini kita sedang dalam usaha kita untuk meneruskan usaha mentadabbur Al-Quran, walaupun pada hari ini kita tak dapat bertemu secara kebiasaannya, iaitu melalui pertemuan fizikal yang biasa kita lakukan pada hari-hari yang sebelumnya. Allah berfirman, apakah mereka tidak mentadabbur atau memerhatikan ayat-ayat Al-Quran, ataukah disebabkan oleh hati mereka telah terkunci? Baik. Jadi hadirin sekalian, ada satu riwayat yang dibawa oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir beliau, tafsir At-Tabari. Baik, di mana ini riwayat Hisham bin Urwah. Ya. Ini siapa dia? Hisham bin Urwah ini cucu kepada siapa? Hisham bin Urwah ibn Zubair. Urwah ibn Zubair. Ya, anak kepada Zubair ibn al-Awwam. Ada seorang anak selain daripada Abdullah yang famous dengan panggilan Ibnu Zubair. Ya, ada seorang lagi anak namanya Urwah. Dan Urwah ni ada anak namanya Hisham bin Urwah dari ayahnya. Maknanya riwayat ini daripada ayahnya lah, Urwah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Ia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah membaca ayat afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka telah terkunci? Kemudian ada seorang pemuda dari Yaman berkata, bahkan hati mereka terkunci sehingga hanya Allah sahaja yang mampu membukanya. Pemuda tersebut terus melekat dalam ingatan Umar, sehingga Umar pun menjadikannya sebagai gubernur dan diminta ataupun diletakkan suatu jawatan pada zaman kepimpinan Umar Ibn Khattab. Ya, baik. Wallahu alam. Ya, ini adalah berkenaan dengan satu kisah yang berlaku kepada Umar sebagai khalifah pada waktu itu, yang mendengar
ya, seorang yang begitu tegaslah dalam pendiriannya berkenaan dengan orang-orang yang tidak memperhatikan bicara Allah Ta'ala dalam Al-Quran adalah orang yang terkunci hatinya. Kebetulan apabila kita semakin mendekati pada bulan Ramadan ini, beberapa jam sahaja lagi countdown untuk kita masuk ke bulan Ramadan, dan sedia maklum bahawa dalam Al-Quran Allah mengaitkan kalimah Ramadan bukan dengan puasa, tetapi Allah mengaitkan dengan Al-Quran, di mana Allah berfirman syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan yang mana diturunkan padanya Al-Quran. Jadi dalam satu ayat Allah sebut kalimah Ramadan, Allah juga sebut kalimah Quran. Dan tidak ada ayat dalam Quran Allah menyebut kalimah puasa itu dengan Ramadan. Jadi menunjukkan sebenarnya kelebihan yang utama pada Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Ya, Allah boleh memilih pensyariatan puasa ini pada mana-mana bulan yang ia kehendaki. Allah boleh letak pada bulan Muharram, Allah boleh letak pada bulan-bulan yang lain. Tetapi Allah lebih memilih untuk meletakkan puasa itu pada bulan Ramadan. Atas sebab Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, dan bila mana Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan, maka bulan Ramadan itu akan dijadikan sebagai bulan khusus untuk menghidupkan Al-Quran. Jadi bagaimana Allah bantu kita untuk menghidupkan Al-Quran? Maka jawapan yang mudah adalah Allah membantu kita dengan cara meletakkan kita sepanjang siang dalam suatu ibadah. Dan bagaimana Allah meletakkan kita sepanjang siang dalam satu ibadah? Kalau Allah syariatkan, Allah meletakkan kita sepanjang siang dengan ibadah melalui solat. Mana mungkin kita solat daripada subuh sampai maghrib. Ya? Dan lalu Allah meletakkan suatu ibadah, cukup kepada kamu menahan diri daripada beberapa perkara, antaranya makan dan minum, maka dalam tempoh sekian tempoh itu kamu telah berada dalam, kita semua telah berada dalam ibadah. So ini kaedah cara di mana Allah Ta'ala meletakkan kita dalam ibadah. Jadi sebab itulah orang yang meletakkan dirinya dalam ibadah akan menjadi orang yang akan ada kekuatannya. Ya, akan orang yang ada kekuatannya dalam diri dia untuk menghidupkan Al-Quran. Sebab itu dalam bulan Ramadan kita mampu untuk menghidupkan Al-Quran seperti mana yang kita lihat situasi itu beberapa hari lagi. Hadirin sekalian, kalau kita lihat, ya, Quran ini diturunkan pada satu malam ke langit dunia. Ada 3 bentuk penurunan Al-Quran. So, yang pertamanya, Quran itu turun daripada sisi Allah ke Lauh Mahfuz. Okay? Kemudian yang keduanya, Lauh Mahfuz turun ke langit dunia. Ini berlaku pada malam Al-Qadar. Sebab malam Al-Qadar adalah malam di mana Allah menurunkan Al-Quran ke dunia. Dan di mana tempat Al-Quran diturunkan itu, di tempat paling atas alam dunia. Di mana? Sama'ud dunia, langit dunia. Langit dunia. Bila sebut langit, sebenarnya tak ada siapa pun tahu langit ni sebenarnya macam mana. Perasan tak? Siapa yang tahu langit tu macam mana? Kita hanya membaca tentang langit dalam Al-Quran, tapi nobody knows how sebenarnya kalau kita nak kata langit tu macam mana. Jadi tak ada siapa tahu hakikat langit. Maka alam dunia ini dibatasi dengan satu langit, dipanggil Sama'ud dunia, langit dunia. Ada sebahagian para ulama kata kita tak nampak langit tu. Kerana langit yang kita dongak tengok ke atas ni, itu adalah langit terakhir, pintu langit, ya, yang terakhir sebelum kita boleh sampai ke tempat-tempat yang seterusnya. Jadi langit-langit yang berlapis-lapis itu tak dapat dilihat dengan mata kasar kita, tapi dia adalah merupakan satu lapisan. Allahu alam. Kebenarannya hanya Allah Ta'ala yang lebih mengetahui. Namun kalau kita tengok kepada langit, ya, batas dunia ini, dia ada langit dia. Sebab itu orang yang meninggal dunia dia naik naik ke atas. Naik ke atas tu maksud dia apa? Jasad dia berada di bumi, roh dia itu, soalan perempuan, orang meninggal rohnya kat mana? Sebab itu orang kata orang meninggal dunia. Maksud dia tinggalkan alam dunia.
Dia sudah tidak berada di alam dunia. Dia sudah tidak berada di bawah lapis langit dunia. Dia faham tak, tuan? Ada soalan? Baik tanya sebelum keliru. Nampak macam keliru? Okey. Siapa yang ada dalam ni ya? Okey. Jadi alam dunia ini dia dibatasi oleh satu lapisan langit dipanggil sama'ud dunia. Jadi di sama'ud dunia itulah Quran diturunkan pada malam Al-Qadar. Penurunan kedua. Sekaligus lah. Sekaligus. Maknanya, sebab itu Quran ni, kita ada satu adat ataupun satu etika dengan mushaf, kita akan meletakkannya di tempat yang tinggi. Kita akan meletakkan mushaf ini tanpa meletakkan sesuatu di atas mushaf itu. Sebab mushaf yang Allah turunkan ke dunia pun Allah letak ke mana? Bukan mushaf. Quran yang Allah turunkan ke dunia pun Allah letak di lapisan dunia yang tertinggi, iaitu sama'ud dunia, langit dunia. Tempat paling tinggi. Daripada langit dunia itulah dibawa turun secara tadarruj, beransur-ansur oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermula di malam Al-Qadar. Sorry. Yang bermula di Gua Hira. Tapi dia tak berlaku malam Al-Qadar. Okey? Bukan. Sebab itu kalau orang pening kata, kenapa kita nuzul Quran 17 Ramadan? 17 Ramadan tu bukannya 10 malam akhir. Sedangkan malam Al-Qadar 10 malam akhir, malam diturunkan Quran. Kenapa kita sambut 17? Kan? Ada pendapat menyatakan 17 Ramadan tu adalah Quran yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah, itu turun pada 17 Ramadan. Adalah pendapat itu, tak dinafikan. Okey? Baik. Jadi kita kena faham jugalah situasi Quran ini. Realitinya Allah turunkan Quran ke dunia, ke tempat paling tinggi, sama'id dunia. Diambil oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi adakah Quran itu dikatakan turun lagi kepada Nabi? Itu lebih kepada maksud Jibril sampaikan kepada Nabi. Adapun turun, Quran telah pun turun ke bumi ini, iaitu ke langit dunia pada satu malam ganjil di 10 malam akhir daripada bulan Ramadan. Bila? Wallahu alam. Tak ada siapa tahu. Ya. Tak ada siapa tahu bilakah ianya berlaku, dan cuma malam itu Allah menjadikannya sebagai suatu ketetapan gandaan pahala bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beribadah pada malam tersebut. Okey? Baik. Ada soalan tentang Al-Quran? Kalimah yang selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat malam. Kebanyakan Quran yang Nabi baca dalam solat sebenarnya. Okey, kebanyakan Quran yang Nabi baca dalam solat. Kalau kita baca sirah, kita jumpa riwayat Nabi membaca Al-Quran tu kebanyakan Quran yang Nabi baca dalam solat, iaitu secara hafalan. Begitu. Sebab itulah kita dalam bulan Ramadan ni paling afdal kita baca Quran sebenarnya dalam solat. Dalam solat. Kalau boleh kita khatamkan Quran tu kan, selain daripada kita join tadarus tu kerana kawan-kawan, sebab nanti malam khatam nak makan pulut, nak pakai baju sama semua, jadi kita pun masuklah tadarus dengan sahabat-sahabat semua. Tapi Quran ni perlu adalah yang kita baca sendiri, yang kita sendiri baca dalam bacaan kita. Jadi yang kita sendiri baca pada bacaan kita itu, apa yang boleh saya syorkan, perbanyakkan bacaannya dalam solat. Kalau tak hafal, itulah kena beli stand. Boleh beli kan, boleh beli stand, beli Quran besar, letak depan kita masa solat malam tu, boleh kita baca. Begitulah. Taklah berdiri, duduk. Jadi cerita Abu Lahab, cerita Abu Jahal, Abu Sufyan, Akhnas ibn Shuraik ketika mengendap Nabi baca Quran tu pada sepertiga akhir malam. Dia orang sanggup tak tidur tu. Pasal apa? Pasal nak duduk dengar Nabi SAW baca Quran. Itulah cerita dan peristiwanya.
Okey? Baik. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, apakah hukum tadabbur yang sebenarnya Ustaz relate dengan ayat? Hukum tadabbur wajib. Hukum tadabbur wajib. Mana mungkin seorang Muslim tidak mentadabbur Al-Quran? Maka macam mana panduan yang dia nak ambil? Cuma tadabbur Al-Quran ni datang dalam pelbagai bentuk. Ada bentuk yang khusus dalam halaqah seperti mana kita buat. Ada dalam bentuk mentadabbur Al-Quran, memahami Al-Quran dalam bentuk pengajian-pengajian formal di peringkat sekolah dan sebagainya. Ada pengajian tadabbur Al-Quran dalam bentuk kuliah umum, kuliah maghrib, kuliah subuh. Begitu. Jadi setiap Muslim wajib untuk mentadabbur Al-Quran, memahami bicara Al-Quran, memahami apa yang Allah sampaikan melalui Al-Quran. Kalau kita tak memahaminya, ya, macam mana kita nak cari panduan? Begitulah. Yang hukum dalam mentadabbur Al-Quran. Okey, baik. Jadi orang yang tak mau mentadabbur Al-Quran, walaupun ayat ini lebih kepada maksud orang kafir, tapi orang Muslim yang tidak mahu mentadabbur Al-Quran juga tergolong dalam golongan yang terkunci hati mereka. Ya, apatah lagi seorang Muslim yang beramal dengan amalan kafir, yang sebab dosa ni, semua dosa-dosa, perbuatan dosa ni adalah amalan orang-orang kafir yang dilakukan oleh umat Islam. Baik. Allah berfirman, innal ladzina irtaddu ala adbarihim, sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang, ya, kepada kekafiran, meninggalkan iman, min ba'di ma tabayyana lahumul huda syaitanu sawwala lahum, sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka untuk melakukan dosa. Baik. Maknanya akan ada golongan yang kembali kepada kekufuran setelah keimanan mereka. Golongan murtad telah diucapkan, telah disampaikan beritanya oleh Nabi SAW tak kala ia belum berlaku lagi melalui Al-Quran. Pada zaman ini sahabat belum lihat lagi. Ya, sahabat belum lagi melihat tentang orang yang murtad meninggalkan agama, kecuali hanya berlaku pada beberapa orang. Antaranya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Pernah saya ceritakan orang yang menjadi penulis wahyu tetapi minta izin dengan Nabi untuk balik ke Mekah, lalu sampai Mekah mengisytiharkan diri meninggalkan agama Islam, meninggalkan Muhammad. Ketika berlaku peristiwa pembukaan kota Mekah, dia diarah perintah bunuh oleh Nabi SAW. Namun dia terselamat kerana diselamatkan oleh saudaranya Uthman ibn Affan yang merupakan adik-beradik susuan seibunya. Ya, dengan beberapa kali desakan, akhirnya dia masuk Islam kembali. Nabi menerima kembali bai'ahnya sebagai seorang Muslim. Okey, itu sajalah yang sahabat dapat lihat murtad zaman tersebut. Tapi selepas zaman Nabi, maka para sahabat dapat melihat apa itu fenomena murtad. Apa itu gejala murtad? Gejala meninggalkan agama beramai-ramai oleh kaum muslimin. Ya, kaum muslimin ke sebenarnya? Ada yang bukan munafik, ya, di Madinah, iaitu orang-orang, sebenarnya ada beberapa golongan, mereka bukan sahabat pun yang murtad ni. Selain daripada orang-orang munafik di Madinah, yang murtad ini adalah orang-orang Badui yang ikut-ikut masuk Islam, lalu berangan-angan bahawa mereka telah berjasa besar, yamununa alaika an aslamu. Betul dia. Ya, mereka bercita-cita besar, berkhayal bahawa kononnya dengan keislaman mereka itu, mereka telah memberikan jasa yang amat besar kepada Nabi SAW. Tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya hakikatnya tidak. Okey. Baik. Jadi golongan-golongan Badui ini banyak kembali kepada agama asal setelah kewafatan Nabi SAW, lalu mereka telah diperangi beberapa kali oleh para sahabat, oleh Abu Bakar, oleh Umar dan selainnya. Baik. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. Yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya mereka, yakni orang-orang munafik itu, berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan oleh Allah, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan. Jadi ini cerita orang munafik. Munafik orang yang iman hati dia tidak menerima Islam sepenuhnya. Jadi munafik. Berat sebenarnya. Ya. Dia menerima Islam bukan ikhlas. Orang yang menjadi seorang Muslim yang tidak ikhlas, tak sama perbuatan dengan apa yang tersimpan dalam hati, itu Nabi sebut orang munafik.
kita pun boleh mewarisi budaya munafik ni banyak dalam interaksi kita seharian pun kita boleh berlaku begitu. Hati kata lain, perbuatan kata lain. Okey, baik. Allah berfirman, wallahu ya'lamu israrahum, sedangkan Allah Maha mengetahui akan rahsia mereka. Lalu Allah berfirman, fakaifa iza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, bagaimana keadaan mereka ya apabila malaikat maut mencabut ya malaikat maut mencabut nyawa mereka serta memukul muka dan belakang mereka. Ya, baik, yakni bagaimanakah kondisi mereka ketika malakul maut datang untuk mencabut nyawa mereka dan betapa sulitnya roh untuk keluar dari jasad mereka sehingga malaikat mencabutnya dengan paksa dan dengan pukulan. Sebab apa? Mereka tak nak keluar, takutnya mereka kepada azab Allah Ta'ala. Sebab itulah orang kata orang jahat mati susah kan. Kita punya analogi ya. Ada terkait dengan soal ini. Tapi kita nak katakan bahawa roh orang-orang yang berdosa ini dia memang sukalah nak keluar sebab dia tahu ancaman yang bakal tertimpa ke atas dia. Okey. Baik. Ayat 29 hingga 31 masih lagi bicara berkenaan dengan kisah orang munafik. Am hasibal ladzina fi qulubihim maradun allan yukhrijallahu adghanahum, atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahawa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka. Orang yang ada penyakit, orang munafik. Ya, walau nasha'u la arainakum fala'araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qawli wallahu ya'lamu a'malakum. Dan kalau kami kehendaki, nescaya kami tunjukkan kepada mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Nampak tak? Allah kata apa? Jika kamu kehendaki, kami boleh tunjukkan kepada kamu sehingga kamu kenal, betul-betul dapat mengenal ya. Fala araftahum bisimahum. Okey, walau nasya'u la arainakum, kalau sekiranya kamu kehendaki ya, kalau sekiranya kami kehendaki, kami boleh tampakkan kepada mereka, fala araftahum, lalu kamu mengenal mereka bisimahum ya, dengan tanda-tandanya. Baik, Al-Imam At-Tabari menyatakan selepas turunnya ayat ini ya, hadirin sekalian, ya, selepas turunnya ayat ini, orang-orang munafik itu terdapat tanda pada diri mereka dan wajah mereka sehingga dikenali mereka itulah orang-orang munafik. Ya. Sehingga Allah kata apa? Sehingga Allah kata wala ta'rifannahum fi lahnil qaul, ya. Baik, kamu benar-benar akan mengenal mereka daripada kiasan-kiasan, daripada lunaknya perkataan-perkataan mereka. Baik. Jadi kalau kita tengok kepada ayat ini ya, hadirin sekalian, ada satu riwayat Utsman pernah sebut bahawa tidaklah seseorang merahsiakan sesuatu kecuali Allah akan menampakkan pada raut mukanya dan kekeliruan-kekeliruan pada lisannya. Saya pernah sebut dahulu kalau tak silap saya lah, orang munafik setelah satu peristiwa iaitu peperangan Taif yang berlaku pada akhir tahun 8 Hijrah. Selepas daripada itu terdapat tanda di wajah orang munafik sehingga mereka semua dapat dikenali oleh para sahabat. Dan lantaran sebab tanda itulah mereka mengambil jalan dan keputusan untuk meninggalkan kota Madinah dan berpindah ke Yamamah, negeri Musailamah Al-Kazzab. Okey. Ada yang dikatakan ada tanda pada dahi mereka. Wallahu a'lam, itu satu pendapat ya berkenaan dengan tanda tersebut. Allah berfirman walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Dan Allah berfirman, dan kami benar-benar akan menguji kalian ya, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dengan kesabaran di antara kamu
dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ehwal kalian. Baik. Okey, inilah demikian ayat 34 daripada surah Muhammad. Ada soalan? Baik. Sebarang soalan berkaitan dengan Ramadan, puasa dan sebagainya. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Yalah. Bolehkah kita gunakan term? Bolehkah kita gunakan terms munafik pada orang yang double face? Terminologi munafik secara sifat boleh digunakan pada orang yang double face. Kerana orang yang double face adalah mewarisi ciri orang munafik. Namun kita tidak memunafikkan dia pada sudut akidah. Tapi perangai boleh. Ya. Memang dia tak ada Muslim yang munafik, dia memang tak Islam. Dia perlu berpura-pura menjadi seorang Muslim. Sebab itulah dia jadi munafik dan Nabi perkenalkan mereka dengan ciri-ciri yang ada pada mereka. Hari ini Muslim tetap Muslim, tapi mereka mewarisi sifat buruk daripada orang-orang munafik, terutamanya seperti double face. Allahu'alam. Ada soalan lain? Ada soalan boleh tanya, tulis pun tak apa, tulis sembang. Saya tak mampu nak cakap seorang-seorang sebenarnya. Okey. Jika ada perkara-perkara yang terkait berkenaan dengan Ramadan pun boleh diutarakan, insya-Allah. Okey. Baik. So jika tak ada tak apalah, insya-Allah kita berhenti dulu di sini ya pada ayat yang ke-31. Insya-Allah. So kelas kita berehat seketika lah. Kerana hari Khamis ni kita dah masuk Ramadan. So saya ucapkan selamat menyambut Ramadan. Dan insya-Allah kita akan kembali semula, kemungkinannya adalah pada bulan Jun lah. Dan April apa pula bulan Mei, bulan Jun pula. Sepanjang bulan April kita akan meneruskan puasa dan raya. So kita akan jumpa balik insya-Allah pada bulan Mei insya-Allah ya. Jadi saya rasa cukuplah dulu sekadar ini, kita berhenti pada ayat yang ke-32. InsyaAllah sambung bicaranya nanti selepas kita menamatkan Hari Raya Aidilfitri insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua insyaAllah. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat puasa Ustaz. Selamat puasa Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih.